Okay. So, tajuk hari ni kita masuk tajuk yang baru, chapter 3. Okay. Yang mana tajuk dia diberi nama Startup, Normal dan Shutdown Operation. Minta maaf kalau suara saya slow sikit hari ni. Tekak saya tak apa, okey sikit. Okay. Dalam Startup, Normal dan Shutdown Operation, kita tak pergi detail sangat untuk kali ni sebabnya saya nak fokus on simulation tu nanti. Sebab awak akan buat startup dan juga shutdown punya operation dan kita monitor normal punya operation. Okay. So tu dalam simulation tu lah software nanti. Software yang ada dekat OTS ni. Okay. So dalam chapter ni kita ada execution. Lepas tu execution maknanya kita nak start projek lah, projek ataupun operation tu. Kemudian function test, maknanya kita test function of plan tu sendirilah dari segi equipment ke apa. Kita check operational control check, operation troubleshooting dia, kita tengok troubleshoot kalau ada masalah. Kita akan check kita akan detect dulu apa yang bermasalah, kemudian kita baru buat troubleshoot dan akhir sekali kita akan buat evaluation dia sama ada plan ni boleh beroperasi dengan baik ke tidak. Macam itulah proses dia lah untuk operation dalam plan. Ni secara kasar saja dan saya pun bagi contoh saja kebanyakannya sebab kita tak ada running plan. Okay. Kita ada pilot plan tapi dia bukan run 24 jam kan. So kita nak bagi contoh pun agak sukar sikit lah. Okay. Tapi untuk buat startup, untuk buat shutdown dari segi operasinya kita boleh belajar lah di KKTN Kemaman ni. Tapi bila real life situation, bendanya akan lebih sukar lah. Sukar sebab melibatkan satu kawasan yang besar, dia melibatkan satu plan, melibatkan ramai pekerja. Kalau dalam simulation ni, awaklah pekerjanya, awaklah supervisornya, awaklah yang control plannya. So, segala arahan awak yang buat sendiri dan awak yang jalankan sendiri. Okay. So, dari situ awak boleh nampak betapa sukarnya tugas sebagai seorang leader lah. Okay. Sebab nak pastikan plan tu berjalan dengan lancar, nak pastikan plan tu tak ada masalah, tak trip ke apa. Itulah yang dilatih dalam simulation ni. Tapi kalau keadaan sebenar, dia tak bagilah keseluruhan tugas tu pada awak. Sebabnya plan lebih besar, masalah real life ni lebih banyak lah kalau dalam plan operation. Okay. So kita tak boleh nak cope seorang-seorang. Okay. At the end of, saya betulkan sekejap. At the end of this chapter, students should be able to identify the plan to execute the plan operation, the operation of plan. Boleh buat perform, startup, production, maknanya normal lah. Kita boleh monitor, kita boleh shutdown, kita boleh tengok kalau ada masalah, kita buat troubleshoot, okay. Menggunakan simulation tu lah. Sebenarnya troubleshoot ni taklah taklah detail sangat lah dalam simulation ni. Kita just kita tak troubleshoot alat. Okay, untuk troubleshoot alat mungkin awak akan belajar dalam subjek lain lah. Okay, subjek contoh macam static equipment ataupun rotating, dia akan ajar sedikit lah maklumat ataupun pendedahan terhadap macam mana troubleshooting ni dibuat. Okay. Yang penting kita belajar untuk monitor. Monitor maknanya kita tengok dia punya graf macam mana. Okay. Kita tengok kenaikan dia macam mana, production dia tu okey ke tidak, seperti yang dirancang ke tidak, yang tu ada. Okay.
recognize the abnormalities of the plant. So kita boleh kenal pasti ketidaknormalan. Betul ke tidak bahasa Melayu saya? Benda-benda yang tidak normal lah yang berlaku kat plant. Contohlah macam kita tengah monitor, biasanya benda ni berlaku masa normal condition lah, normal operation. Startup dengan shutdown confirm berlaku. Abnormalities ni biasa sangat-sangat berlaku. Okay, tapi abnormalities ni within kita punya range lah. Maknanya kita boleh expect ataupun kita boleh tahu dulu apa yang akan berlaku. Dari rather than kita buat tak tahu apa-apa tiba-tiba meletup, tu payahlah. Kita boleh tahu dengan beberapa faktor lah. Dalam simulation ni kita boleh tengok juga. Okay. Next, kita cuba solvekan condition yang abnormal tadi. Okay, kita cuba solvekan. Kita cuba selesaikan macam mana kita nak dapatkan balik proses, nak stabilkan balik proses tersebut. Okay. Itu dalam proses pembelajaran yang penuh lah untuk chapter ni. Okay. Sebabnya saya untuk ni adalah teori sahaja dahulu. Untuk praktikalnya dah ada pun di YouTube channel saya. Kalau nak tengok, boleh tengok dah sekarang untuk chapter tu. Okay, sebab kita dah masuk chapter ni, nanti saya akan maklumkan lah. Sebab itu pun adalah a part of your job sheet punya proses nanti. Okay, nanti awak boleh tengok dalam YouTube lah, nanti saya maklumkan. Okay, so first kita pergi kepada execution. Nak menjalankan, tak kisahlah. Biasanya execution ni kita pergi kepada proses mula-mula plan. Okay, mula-mula plan tu. Okay. Preparation and planning perlu ada lah. Okay. Preparation, kita kena prepare dan kita kena plan apa yang kita nak buat. Dalam preparation kita kena appoint project manager, lead engineer contohnya. Kita kena appoint team member, kita kena ada support staff. So ni khas untuk plan yang mula-mula. Dan kalau plan yang dah establish sekalipun, benda-benda ni dah ada biasanya. Dah ada. Biasanya dia orang dah ada satu, kita panggil macam planning tu dah ada lah. Gancat ke, okay, hari ni patut capai sampai mana, esok capai sampai mana, siapa yang bertanggungjawab, siapakah project manager dia, siapakah lead engineer dia, okay. Dan siapakah member-member yang ada kat bawah projek ni. Okay. Provide training. Okay. Berlaku kalau staff baru ataupun plan tu baru, kita akan perlu menghadiri beberapa training lah. Okay. Lagi-lagi yang baru lah kan. Fresh employee yang masuk akan di-provide training oleh company tu. Sebab tu kalau kata awak dah pun pernah masuk plan, dah pun didedahkan cara plan berfungsi, sudah pun didedahkan macam mana nak control equipment, apa semua tu, itu akan menjadi satu kelebihan bagi pelajar yang fresh ni, sebab company bukan dia tak boleh tak nak provide training. Dia menjimatkan masa dia untuk bagi training tu. Biasanya macam ni lah, kalau kata company tu tak provide training sekalipun, dia akan attach awak dengan senior. So itu adalah a part of your self training punya ni lah, bahagian kan. So kena faham macam mana awak belajar dengan ni. Kalau awak dah didedahkan dengan benda-benda tu sebelum ni, bukan bermakna awak boleh apply directly dekat plan awak. Sebab setiap plan berbeza. Tapi basic ataupun fundamental ataupun root dia tu kita dah boleh faham. Jadi memudahkan apa ni tu lah. Lepas tu ada information gathering. Okay. Sebelum nak laksanakan projek ni, kita sit down, kita buat meeting, kita akan kumpulkan segala maklumat-maklumat ataupun masalah ataupun isu.
Safety and risk assessment ini adalah kewajipan bagi company, okay, yang mana sebagai technical ataupun operators ataupun technician perlu melibatkan diri dalam safety and risk assessment. Kemudian kalau kata yang plan, jenis yang plan baru ni, dia startup strategi, dia ada startup strategi dia. Okay, dia target macam saya cakap tadilah, ada Gantt chart. Hari ni kita nak start sampai mana ke sampai mana. Okay, patutnya apa berlaku in detail. Bukannya dah jalan baru kita tahu. Sebab tu nama dia plan. Kita dah detail plan. Okay, kita kena detailkan plan. Sebab benda ni melibatkan macam-macam benda. Cost, proses, kemudian safety-nya lagi. Okay, semua benda yang melibatkan benda-benda yang kritikal. Kemudian sebelum nak jalankan pun plan ni ataupun projek ni pun, prosedur and checklist akan disediakan ataupun dibuat, dibentuk. Okay, so tak adalah bila plan tu betul-betul jalan, prosedur pun tak tahu ke mana, checklist tak ada, macam mana nak buat. Last sekali kat situ, detail plan and budget preparation. So yang ni confirm lah, confirm lah kena ada kan. So macam saya cakap tadi, ni semua ni bawah detail plan. Okay, dalam detail plan tu ada budgetnya, ada prosedurnya, ada strateginya, ada siapa yang lead, siapa yang, itu semua di dalam detail plan. Okay, budget confirm. Okay, budget confirm lah nak start plan. Benda yang paling company susah adalah waktu nak start dan juga waktu shutdown. Sebab duit keluar. Pekerja tengah bekerja tapi produk tak ada untuk dijual. Jadi payah bagi company untuk collect duit, okay, untuk dapatkan income. So jadi payahlah waktu-waktu tersebut. Dan kalau siapa-siapa yang berpeluang lah, bagi saya satu peluang yang baik, namun stres dia tu adalah sangat-sangat tinggi. Waktu dia adalah waktu start up, shutdown, turnover. Okay. So itu adalah waktu-waktu kritikal untuk satu plan, sebab start up, plan baru nak start up, tak ada produk yang dijual. Shutdown, production ditutup. Kan, sebab kita tengah shutdown. Turnover pun sama. Okay. Sorry, turnover pula. Turn around, ya Allah. Salah sebut. Tak maaf Turn around pun payahlah. Memang waktu-waktu yang sangat-sangat kritikal. Okay. Functional test. Lepas kita dah mulakan nak execute plan, kita dah ada plan, kita dah ada bukan establish, makna pemasangan, commissioning, plan, installation of the plan pun dah siap, kita kena buat functional test lah. Even dalam proses installation ataupun commissioning tu pun ada functional test lagi lah. Okay. Contoh sebelum pipe tu disambung dekat betul-betul, dia kena test dulu ada leak ke tidak. Kan? Equipment ni daripada kilang, kita beli satu alat, contoh motor ataupun kompresor ataupun apa-apalah alat, mesti dari kilang dia kena test dulu. Kemudian kita panggil apa dia kena factory test lah. Factory test dulu, kemudian site test, kemudian pasang, test lagi sekali. Dia banyak kali test. Okay. Leak, kebocoran, kalau dijumpai perlu diselesaikan dengan seal lah. Kita kena buatlah apa-apa yang patut, tukar gasket ke kalau kata pipe kan, kalau kata pipe ada gasket tu apa lagi, kalau kata ada bocor dekat pipe, kena tengoklah tampal macam mana, tengok atas kritikal dia macam mana, perlu tampal atau perlu tukar ke apa. Mana-mana alat instrumen yang tak tepat pun kita kena test setiap instrumen. Contoh meter bacaan tekanan, pressure.
Kita bagi pressure 9 bar tapi dia baca 15 bar contohnya. Kan dah salah di situ, bahaya. Okay, kena buat calibration. Nak buat calibration ni bukan senang-senang lah. Okay, satu alat tu pun boleh makan harga dari beratus hingga ke beribu. Okay. So calibration perlu dibuat lah oleh orang yang ada kompeten, yang ada sijil je lah. Okay. Kita tak boleh buat kita-kita je unless orang yang kita hire dia memang ada sijil tu. Okay. Dan dia perlu disahkan. Okay. Itu calibration lah. Untuk safe equipment testing, okay, dalam setiap plant tu kita ada equipment testing lah, okay, equipment yang mana kita kena test keselamatan, ciri keselamatan yang pada equipment tu. Kita ada shutdown valve, contohnya shutdown valve. Contoh, okay, kalau berlaku level air terlampau tinggi, dia akan tutup valve tu. So kita kena test lah benda-benda yang contoh lagi pressure release. Pressure dah tinggi, ada satu valve dekat atas akan releasekan pressure contohnya. Menjadi ke tidak ataupun berfungsi ke tidak alat tu. Okay. Dan yang ni agak berat juga nak buat tapi sepatutnya dibuat lah. Kita akan guna bila plant dah siap, bila plant dah pasang, bila plant dah komplit, kita akan test plant tu dengan satu bahan lah, solvent ke apa ke, yang mana ciri-ciri dia hampir sama dengan bahan yang sebenar nanti. Okay. So ada yang contoh kalau kata pipe tu lalu air, tak payahlah pakai solvent lain, air je lah pakai, murah kan, takkan nak pakai solvent kan. Tapi bahan-bahan contoh macam minyak ke apa, mungkin dia akan pakai satu bahan yang menyerupai bahan sebenar masa plant tu operasi nanti. Control check ni biasanya control and instrumentation lah, check. So alat-alat instrumentasi, okay, serta piping yang bersambung. Kita kena check, kita kena pastikan dia tu bersih. Kita kena push ni maknanya kita paksa keluar apa-apa bahan yang dalam. Masa mula-mula pasang plant tu, biasanya ada debu-debu halus, debu-debu ni besi kan, yang kita welding ke, yang kita fabricate ke kan. Benda-benda tu, debu-debu tu perlu dibuang. Pastikan clean. Kalau tak dia boleh, paling-paling tidak pun dia kacau proses. Yang paling teruk dia rosakkan alat lah. Yang paling teruk lagi mungkin berlaku accident. Okay, kita tak nak berlaku macam tu lah. Instrumentation check ialah kita pastikan alarm berbunyi ke tidak. Macam tadi saya cakap SDV tu kan, contoh shutdown valve. Shutdown valve is a part of instrumentation juga. Okay, tapi dia critical lah. Okay, kalau yang jenis macam kawal valve buka tutup, yang tu pun sama juga. Dan instrumentation ni related to DCS kan, komputer dia sambung ke komputernya, ada microprocessornya, ada signal yang kita kena tengok dari segi tu. Sebab tu saya cakap bila dalam plant ni dia bukan bidang kita sajalah, bukan bidang proses sajalah yang akan terlibat. Okay. At least kita ada a bit knowledge dalam instrumentation, a bit knowledge dalam piping. Kita kena ada various knowledge. Okay. So tak adalah awak terlampau fokus kepada proses je semata-mata. Saya tak nak benda lain, saya nak proses je. Tak boleh lah macam tu. Ni lepas dalam control check ni, kalau ada terjumpa, tak kisahlah control check. Bagi saya control and instrumentation, tapi ada juga yang equipment check kan. So kena buat testing, functional test tadi ni. Kita dah detect dah alat apa rosak. Kita dah detect dah pump ke yang tidak berfungsi dengan sebaik yang mungkin lah. Okay, yang sepatutnya. Okay, tidak
up to performance lah, yang mana dimaklumkan oleh kilang kan. Kilang kata dia boleh beroperasi sekian, boleh pump sekian. Ni parameter dia, parameter seterusnya. Bila kita check tak tepat, tak sampai, tak sampai kilang punya spec. Lepas tu proses kita punya spec pun tak sampai juga. So payahlah. Jadi kita akan buat operation troubleshooting. Okay, troubleshooting, tak kisahlah troubleshooting dari segi instrumentasi ke, daripada alat ke. Ni contoh macam saya cakap tadi, hari ni banyaknya contoh saja. Okay, pump contoh. Bila pump ni, case pump mungkin dah lama guna ke. Okay, saya tak nak fokus pada start-up, shutdown ataupun normal saja. Kita secara general pergi. Okay, contoh pump punya seal, okay, rosak, dah lama, keras ke, getah ke apa semua kan. Kita kena buat proses yang betul lah. Kena shutdown bahagian tu lah, kawasan tu. Ataupun kalau kata pump tu ada secondary pump, so kita gunalah secondary pump tu dulu untuk kita troubleshoot pump yang rosak tu. Okay, kita kena tutup, kita kena seal, kena blind kalau ada blind kan. Biasanya adalah benda tu. Furnace and boiler pun sama. Okay, dia ada proses dia. Proses dia untuk kalau kata benda ni tak boleh berfungsi, apa perlu dibuat. Okay, kita kena buat troubleshoot lah. Kena check ni, kena check itu. So ni contoh sahaja yang diberi. Ni contoh keadaan apa yang perlu buat secara general, bukannya detail. Okay. Dan seterusnya lepas kita buat troubleshoot tadi, okay, maknanya kita dah selesai semua ni daripada evaluation. Kemudian pergi ke functional test, kemudian control instrumentation check. Kemudian kita buat troubleshoot untuk alat-alat yang kita kenal pasti ada masalah. Kemudian kita buat evaluation. Evaluation ni biasanya kita akan buat satu report lah. Report yang menyatakan okey, kalau kata ada pembetulan terhadap prosedur, dan kita buatlah dalam evaluation ni. Kalau kata okey, kita terjumpa ada masalah keselamatan, safety ataupun kesihatan, masalah keselamatan dan kesihatan. Contoh ada part yang bahagian confined space, tiba-tiba bocor, tiba-tiba ada gas terkeluar. Yes, masa ni kita akan evaluate plant tu boleh beroperasi ke tidak. Kalau tak, kalau boleh beroperasi, dan kita proceed untuk proses lah. Okay, untuk jalankan plan lah. Kalau tak, kita kena macam kita kena buat punch list lah apa yang kita kena selesaikan. Okay. So ada bahagian prosedur yang dibuat secara unofficial pun ada. Maknanya orang tu dah kerja lama kat bahagian tu kan, tiba-tiba dia buat nak skip proses sebenar kan. Prosedur sebenar ada dalam 50 step. Dia buat sampai 30 step. Dia skip macam-macam tapi berjalan macam biasa. Kita pun kena nilai lah benda-benda macam tu dalam evaluation ni. Kena pastilah benda-benda tu. Okay. Dan prosedur juga perlu di review banyak kali lah. Okay, dalam proses-proses sebelum ni, dan kita buat evaluation sama ada prosedur ni boleh diterima pakai ke tidak. Kalau ada penambahbaikan, dan sila buat dan test balik lah. Macam tu. Okay. So kita tengok dalam startup punya proses. Baru kita nak masuk tadi ni secara kasar lah tadi untuk semua tu kan. So ni startup. Kita ada banyak stage untuk startup, kemudian kita akan pergi ke shutdown. Okay. Kemudian kita tengok pada normal dan seterusnya lah. Apa yang kita kena fulfill semasa startup. Okay. So untuk startup, okay, bukan jarang berlaku lah. Dia bukan hari-hari lah kita buat startup. Okay. Bukan hari-hari. Tapi berlaku dalam, yalah, berjadual lah. Maybe setahun, mungkin 5 tahun.
untuk startup. Tengok atas, kalau kata plan yang kosong, startup dululah kena start. Kalau kata plan yang dah beroperasi, mungkin kena tunggu sampai time dia kena shutdown, baru berlaku startup balik kan. Okay. Startup benda yang bukan berlaku secara apa, dia berlaku secara berkala lah, macam tu. Dia bukan selalu, bukan hari-hari kita hadap startup ni. Planning and preparation. Okay. Masa ni saya terus terang, kalau awak nak target company untuk awak bekerja, okay, ilmu yang awak boleh tarik sebanyak yang semaksimal yang mungkin masa startup dengan shutdown. Tu banyak yang awak boleh belajar waktu ni. Okay. Sebab awak akan faham proses. Ni fokus dia adalah pada proses plan lah. Okay. Kita nak belajar proses lah. Okay. Kalau kata kita nak belajar benda lain dan waktu lain tu sesuai je. Waktu lain pun sesuai je, sebenarnya pada normal pun sesuai je nak belajar. Cuma startup ni kita akan hadap macam-macam masalah dan juga waktu shutdown. Macam-macam masalah yang abnormal yang kita akan jumpa. Okay, masa ni. Sebab startup dia bukan ambil masa pendek lah. Ada yang memakan masa sampai berbulan. Ada yang makan masa sampai berminggu. Ada yang try startup tak jadi-jadi sampai ke sudah pun ada. Okay. Lalas dia orang kena review balik lah prosedur ke salah ke apa ke kan. Macam tu. Ada berlaku begitulah. Tapi tak adalah secara besar-besaran dimaklumkan kan. Bila buat startup ni, masa ni lah kita terjumpa problem dekat plan. Okay. So waktu sebeginilah technician yang baru, employee yang baru. So waktu ni lah sesuai sangat-sangat. Sebab kita nak tengok, kita nak belajar proses tu, apa berlaku, apa yang boleh kita buat kalau benda tu berlaku. Macam tu lah. Startup ni dia banyak juga berlakunya pertumpahan kimia ke ataupun accident ke, boleh berlaku banyak juga benda ni. Dia risiko dia lebih tinggi lah berbanding dengan normal. Bila normal dia dah stabil tau. Plan bila dah stabil, suppose dia akan jalan secara smooth, lancar je. Sepatutnya lah kalau kata plan tu berada dalam range yang kita nak lah. Okay. Kalau kata startup ni, dia terlampau banyak parameter yang lari masa mula ataupun shutdown. Sebab kita dah shutdown bahagian ni ataupun bahagian tertentu ditutup kan, payahlah. Next. Bunyi pula ni naknya. Bila mana bahan-bahan kita baru nak masuk, contoh bahan-bahan raw material kita nak masuk, itu ada risiko pertumpahan bahan kimia. Okay. Dan juga bahan yang kita cuba masukkan, kita cuba introduce ni, kemungkinan besar boleh tercemar, contaminate. Bila contaminate payahlah. Okay. Bila contaminate ni, kita nak bahan kita sebersih yang mungkin lah. Okay, mengikut spek yang kita nak. Bila berlaku startup, shutdown ni, boleh berlaku contamination. Tak maaf, sekejap. Okay. Next, kita pergi kepada stage untuk plan startup. Kita tengok apa yang berlaku waktu startup ni. Biasa startup ni dah lepas bahagian pemasangan plan lah. Okay. Sama ada plan yang dah lama ada ataupun plan yang baru dah siap pasang. Okay. So kita akan buat inspection. Okay. Kita akan buat inspection.
So ini terjatuh dalam, kalau kata kat bahagian sini tadi, functional test lah. Okay. So dalam mechanical inspection ni kita akan inspect setiap equipment, setiap instrumentation, setiap alat-alat control. So semua alat akan diinspect dari segi mechanikalnya, dari segi fungsinya, kita akan check. Adakah dia dibina berdasarkan spek yang kita nak? Adakah kita beli alat ni seperti yang kita nak? Adakah ianya dipasang dan mengikut drawing yang kita dah buat? Mana kita nak tengok, kita boleh tengok piping plan, plan layout ataupun PNID. Okay. Masa ni jugalah pipe-pipe pun kita kena check. So dalam ni contoh ni, bagi contoh kita kena ada pipe expansion punya size lah. Okay, untuk dan contraction due to temperature change. Contohnya saya bagi contoh macam kereta api lah. Kereta api dia punya rail kereta api tu kan, ada setengah tu mesti ada jarak kan, sebab waktu tengah hari panas besi mengembang. Samalah dengan dalam ni, dalam proses ni. Bila kita pakai pipe tu duduk kat luar ataupun proses tu sendiri yang panas. Bila proses tu panas, pipe tu akan mengembang. Bila mengembang, kalau kata kita buat betul-betul tak boleh dah sampai mengembang, mungkin boleh berlaku pecah, mungkin boleh berlaku pipe bengkok. So benda-benda tu kena tengok dah lah. Okay, pressure testing, kita test semua vessel-vessel yang ada, kita test untuk keselamatan dia. Kita test masukkan pressure, kita masukkan pressure kat tank, kita test pressure kat tank. Okay, macam mana kita test pressure, terpulang pada proses masing-masing lah, cara masing-masing dia ada guideline dia. Mungkin ada yang push pakai udara, okay, dia kompres udara masuk dalam tangki tu, kita test sampai pressure. Kalau dia melepasi pressure tu, kira lepas lah, maknanya kita boleh gunalah alat tu. Kalau kata reaktor, piping ke, mungkin dia ada bahan-bahan dia lah untuk test. Ada juga pressure testing kalau kata pipe, kita buat hydro test. Okay, kita buat hydro test. Dalam hydro test ni kita bagi juga pressure. Dalam masa yang sama kita tengok ada kebocoran ke tidak. Cleaning and flushing. So mana-mana pipe-pipe yang saya cakap tadi kena clean, kena bersih. Biasanya kita akan masukkan dengan gas inert, nitrogen ke, okay, inert gas, gas nadir. Okay. So small debris yang mana kita buat masa fabrikasi ikan pipe tu kan, ada besi-besi, sebut-sebut besi kan, sekedak-sekedak dia tu, yang tu kita kena buang. Okay. Dan macam-macam lagi lah yang patut ada kita buat dalam proses cleaning and flushing. Okay. Next, kita pergi kepada utilities check. Okay, pemeriksaan utilities. Utilities ni contoh utilities adalah steam, or cooling water, instrument air, elektrik. Okay, tu adalah contoh utilities. Kita kena check lah semua tu. Okay, open drain, valve, pipe flange, semua kita check. Pastikan tak ada karat, pastikan dia berfungsi, tak ada sangkut. Okay, semua benda tu lah. Okay. Kalau ada je fluid ataupun water ataupun apa-apa cecair lah, pendalir ke kat dalam tu, kita push keluar. Push keluar sama ada pakai gas, biasa kita tolak dengan gas je lah. Ataupun kita pakai gas tu biasa nitrogen gas ke, ataupun mana-mana inert gas lah. Okay. Kalau ada kawasan yang sensitif, contoh macam ada kompresor apa semua, kita tak boleh lah nak pakai gas barangan. Takut nanti berlaku karat. Okay. So, tadi saya dah ada cakap electrical system check. So kita tengok circuit breaker and switch berfungsi ke tidak. Okay, macam kat rumah kita pun lah, dalam apa DB tu kan, dalam apa box tu, kalau kata ada waktu-waktu tertendang tu kan, elektrik tu, itu maknanya rumah awak tu selamat lah.
dia boleh detect. Kalau kata kita buat juga, kita dah bagi overload elektrik, tapi tak boleh juga nak berlaku, tak berlaku juga circuit breaker tu tak turun, tak trip, tu something wrong lah, bahaya lah. Okay. So ada macam-macam lagi lah, all bus, macam-macam lah benda-benda ni, term-term student electrical dia tahulah sikit. Okay. Dan next kita pergi kepada equipment testing tadi. Equipment, setiap equipment yang mana static ke, rotating ke, kita akan check. Yang mana tower ke, destination column ke, kita kena check semua. Okay. Dan kita cuba test keseluruhan plant. Kita check reliability of the plant ataupun boleh berfungsi dengan baik ke tidak plant tu sebelum kita betul-betul buat production dia lah. Okay. Kita check semua. ESD tu maksudnya emergency shutdown valve. Emergency shutdown yang nak bagi contoh kat Aneh. Sistem dia satu sistem keselamatan yang mana memerlukan pihak yang berautoriti untuk menjalankan dia. Contoh macam dalam cerita Deepwater Horizon tu kan, Deepwater Horizon tu yang dia kena pulas kunci, tekan butang merah tu kan, yang tu ESD lah, one of the system. Okay. So bila kita pergi kepada nak start lah, okay, nak start dia punya ni. Nak start kan dia punya proses tu sekarang ni, dia melibatkan beberapa stage lah. First kita masukkan raw material, feed preparation. Kita introduce raw material, pastikan tak ada contamination berlaku di situ, tak terdedah dengan bahan-bahan luar ke apa ke kan. Okay, next biasanya kita ada reaction lah. Okay, kita ada reaction yang mana reaction akan take place dekat reaktor, biasanya dalam reaktor yang mana dia beroperasi pada kondisi yang ditetapkan lah. Okay. Biasanya suhu tinggi, biasanya ada je yang kena berlaku dalam keadaan suhu yang rendah. Lepas berlaku reaction, kita buat product recovery, maknanya kita collect lah hasil daripada reaktor tadi yang kita nak tu. Okay, A campur B berlaku dalam reaction. A adalah feed, B pun adalah feed, yang mana dua-dua ni kita kenal pasti sebagai raw material. Okay, raw material masuk bercampur pada keadaan pada suatu keadaan pressure dan temperature yang sesuai. Kemudian menjadi C contohnya. C itu adalah produk lah, product recovery. Kita collect lah produk tu. Tapi dalam produk biasanya A campur B 90%, 95%, 98% je jadi C. Yang A dengan B tadi masih lagi ada dalam produk tu, terkeluar sekali. Bila kata terkeluar sekali, kita kena buat refining. Kita kena tapis, kita kena ada separator, kita kena ada distillation column, kita kena ada separation process lah. Okay, untuk kita refine balik produk. Dan akhir sekali pergi ke quality control lah. Dalam product refining ni kita ada quality control. Kita kena test lah. Contoh kita buat, saya bagi contoh lah. Contoh luar daripada oil and gas. Water treatment. Okay, rawatan air. Air kotor masuk. Okay. Air kotor tu adalah raw material. Kemudian tapisan pertama, tapisan kedua, tapisan ketiga kena masuk chemical untuk buang tapisan yang sekian yang mana nak jadikan dia bergumpal ke apa ke, nak jadikan dia slush ke, coagulation process, flocculation process. Tu berlaku macam reaction lah senang cerita kan. Kemudian air yang dah dibersihkan tadi, okay, dah panjang prosesnya, dah lalu pre-filter lah apa semua.
ditapis dengan bahan kimia pun dah dirawat, dah dimasukkan klorin apa semua. Kemudian kita kena kumpul lah dalam satu tangki air tu sebelum kita hantar ke orang lain. Bila kita kumpulkan dalam satu tangki tu, mesti akan ada lagi sedikit bahan-bahan yang kotor tadi. Bahan-bahan yang kotor tadi tu perlu dibuang juga lagi sehingga dia mencapai tahap kualiti yang ditetapkan oleh management ataupun klien. Contoh klien nak air sebersih 98% sekurang-kurangnya. So kenalah test. Adalah orang yang bekerja sebagai quality controlnya. Okay. Dia akan test lah air pada sebelum dihantar ke rumah-rumah tu. Dia akan test air. Dia ambil water sample. Dia ambil berkala lah mungkin dalam satu hari ni 4 kali. Mungkin kalau buat coklat, kalau buat makanan, buat coklat, contoh buat susu kan, dairy product ke, setiap batch proses dia akan buat testing. Supaya apa? Okay, tiba-tiba lah ada berlaku macam-macam. So kita boleh stop satu batch ni, kena buang ke, kena tapis ke, kena buat apa ke. Macam tu. Lepas tu performance and acceptance test. Ni ada final stage lah. Yang mana kita dah test performance dia. Okay, semua mengikut apa yang kita nak, mengikut design kita, mengikut proses plan kita. Okay, on spec lah. Produk pun ikut spec. Malah lebih pada spec. Jarang lah nak buat macam tu kan. Sebab dia melibatkan apa? Dia melibatkan cost. Okay, so ada orang beli emas 97% purity. Tak apa, saya bagi 99%, harga sama, tak ada. Macam tu lah, lebih kurang kan. Okay. Dalam shutdown pula kita tengok. Shutdown operation ni apa? Okay. Kita ada banyak jenis shutdown lah. Ada yang ada dan juga ada sebab kenapa berlaku shutdown lah. Okay. So macam saya cakap, company kurang suka waktu dua ni shutdown dengan startup tadi sebab apa? A process unit makes money only when it is running. Okay. Bila dia berjalan dengan baik, okey lah dia running, maknanya kita akan dapat duit lah sebab produk ada. Tapi bila dia tak berfungsi, pekerja tetap kita kena bayar. Okay, tapi profit tak ada. Duit tak masuk. Jadi masa-masa start dengan shutdown ni adalah kalau kata awak tak mempunyai kekuatan hati. Okay, kalau kata cerita P. Ramlee, tahan maki lah apa kan. Masa ni lah berlaku tu semua. Masa ni lah nak kenal kawan awak ni dia punya perangai macam mana. Perangai sebenar ni masa ni lah. Okay. Unit shutdown ni berlaku jarang juga. Dia bukan tak berlaku langsung. Dia jarang juga berlaku sebab dia dischedulekan, dijadualkan. Shutdown ni biasanya kita ada plan shutdown. Okay. Mungkin setiap 18 bulan, setiap 36 bulan, setiap 2 tahun, setiap 3 tahun. Macam itulah. Okay. Kalau dia berlaku sebelum plan shutdown ataupun yang kita dah jadualkan, kita kena shutdown sebab apa? Ada sebab-sebab je lah kan. Kenapa perlu shutdown? Saya rasa awak dah belajar dah kenapa kita perlu shutdown. Okay, contohnya salah satunya adalah untuk kita buat maintenance supaya plant tu sentiasa berfungsi dengan baik. Contoh macam kereta, kita bawa kereta dah lebih 10,000 contohnya. Kita pun dah naik risau dah 10,000 ni takkan tak pergi servis. So kita shutdown dia kejap lah. Shutdown ni maksudnya kita hantar pergi servis. Bila kita hantar pergi servis, kita boleh gerak ke mana-mana ke dengan kereta tu? Tak boleh kan? So samalah shutdown. Okay, kita tak boleh nak bergerak ke mana-mana lah.
kita tak boleh beroperasi lah dengan untuk hasilkan produk yang kita nak. Okay. Tapi kerja tetap jalan di situ sebab contoh macam kereta tadi, tetap kita kena keluar duit. Hari-hari kita cari duit pakai kereta. Ada satu hari kita kena stop cari duit pakai kereta tu sebab kita kena servis dia. Kita pula kena keluar duit untuk dia. Macam tu lah. Okay. Hari-hari kita bayar duit juga untuk dia sebab kita bayar duit minyak kan. Tapi ada hari yang kita perlu stop dan kita kena maintainkan kenderaan tersebut supaya dia boleh berfungsi dengan baik untuk seterusnya sampai waktu dia kena ni balik lah. Okay. Ada keadaannya di mana berlakulah kerosakan pada kereta. Tetap kita kena tutup kereta. Maknanya tu kita panggil macam emergency situation lah. Emergency situation macam unplanned shutdown. Unplanned shutdown, kita terpaksa berhentikan kereta, kena hantar juga bengkel. Tak bolehlah nak generate duit juga waktu tu. Or in worst case, berlaku kebakaran, kereta accident, itu emergency betul lah. Kan? Tetap tak boleh bawa kenderaan. Samalah dekat plan pun. Dalam plan begitulah keadaan dia. Kalau berlaku, kita dah plan, lagi 10,000 nak kena maintenance. Baru 2,000 lepas maintain, dah berlaku rosak. So unplanned shutdown. Shutdown yang kita tidak plan. Okay. Biasanya melibatkan emergency situation lah. Okay. Ataupun kita nampak ada crack, kita nampak tayar, kita tak berlaku emergency sangat, tapi sampai kat rumah, tayar bocor. Tu dia tak panggil emergency lagi lah. Okay. Tapi sebelum kita nak start tu, kita kena tukar tayar jugalah. Macam mana cara pun kan. Begitulah keadaan dalam plan. Okay. Plan ni dia satu mission, satu kompleks yang ada macam-macam orangnya, bangunannya, mesinnya perlu di-maintain. Okay. Minyak perlu ditukar apa semua tu kan. Macam tu lah, samalah plan. Okay. So ni adalah sebab-sebab kenapa dilakukan shutdown. Contoh flaring of unit materials. Okay. Sebab apa? Ni ada kat sini lah. Dia ada sebab-sebab dia lah. Okay. Maksud saya kat sini adalah kos yang terlibat. Kos yang terlibat disebabkan shutdown. Sini sebab shutdown. Shutdown dibuat. Dan mana duit tu pergi kat sini. Okay. So shutdown ni agak, kalau ikutkan, kalau saya lah jadi bos, shutdown ni kalau boleh saya nak elak sangat-sangat sebab kita keluarkan duit tanpa hasilkan produk. Okay. Tapi nak tak nak kita kena buat schedule kan, shutdown. Paksa lah. Macam kereta tadi lah. Okay. Nak tak nak kita kena hantar servis. Reason why plant need to be shut down. Okay. Inilah kenapa sebab-sebab dia. Schedule turnaround, nak buat inspection, ada major equipment problem, ada emergency, ataupun business downturn. Okay. Nak tukar business. Ada plan, kalau awak tengok ada plan-plan yang terbengkalai pun ada. So, itu adalah realitinya lah. Okay. Schedule turnaround. Ni schedule turnaround. Okay. TAR lah, kita panggil TAR, turnaround. Apa ni? Dia nak inspect alat. Tujuan dia adalah untuk inspect alat yang mana ada berlaku hakisan, yang mana ada karat, yang mana besi ni pun dia ada wear and fatigue punya level kan. So masa ni lah
kita akan hire orang luar ke. Kalau tak ada kepakaran dalam plant tu, mungkin kita akan hire orang luar untuk buat inspection. Masa ni lah perlunya orang yang pandai NDT ke, non-destructive test. Kan, masa-masa ni lah. Okay. Kemudian kita perlukan orang-orang maintenance. Contoh macam tadi lah, kita kena hantar. Biasanya kita tak hantar alat lah pergi ke kilang. Biasanya orang kilang yang akan datang ke plant kita lah. Okay. Semacam kereta, lainlah kereta kita bergerak pergi ke tempat yang diservis kan, untuk kita nak servis. Kalau biasanya kat plant, takkan kita nak cabut tangki, sebesar-besar tangki tu hantar ke kilang yang tangki tu buat kan. Macam tu lah lebih kurang. Dan schedule turnaround ni 15 ke 30 ni bagi saya ni plan kecil. Ada yang saya pernah dengar, tak silap saya, abang ipar saya sendirilah berbulan-bulan juga tak habis lagi. Okay. Sebab ada banyak problem bila kita buat shutdown ni. Unit inspection. Okay. Unit inspection contoh macam ni. Kan bahaya dia. Kena tengoklah integriti dia. Masa boleh pengguna pakai ataupun tukar ataupun perlu dibuat apa-apalah action. Okay. Major equipment problem. Ni contoh-contoh dia lah. Dah tak boleh nak pusing ke, tak boleh nak buka ke, berkarat ni macam tu lah. Kenapa? Kalau berlaku shutdown disebabkan emergency, mana lebih mahal? Kan? Mestilah emergency lebih mahal untuk kita bayar. Kita nak elak benda ni, sebab tu kita ada schedule turnaround. Kita nak elak benda-benda ni lah. Emergency. Okay. Berlaku letupan, dah melibatkan nyawa, kena bayar pampasan, plant pun tak boleh jalan. Silap terus tutup plant tu. Contoh yang berlaku kat Chernobyl, terus satu bandar tak boleh nak masuk dah. Okay. Bukannya melibatkan kita je, bukan melibatkan plant saja. Kalau berlaku emergency ni, tengok kalau kawasan sini, tiba-tibalah seberang sungai ni ada perumahan, asap tolak ke sana, dah menyebabkan yelah, kalau kurang-kurang pun sesak nafas lah kena kan. Kalau kena asma lagi bahaya. So macam ni abandon teruslah plant tu. Kebakaran dah berlaku semua, silap lari dah terus ni. Company pun dah tak tanggung dah, malas dah tutup terus plant, tinggal macam tu. Ada juga berlaku begitu. And worst case juga lagi, business downtown, yang mana business mungkin dah apa bahan yang awak hasilkan sebelum ni awak pioneernya. Contoh kan, contohnya nak kata macam mana, orang dah jual benda tu ramai lah, awak jual lagi juga benda tu lagi kan. Macam tu lah, tak boleh lah, kita kena tukar lah. Kita kena tengok juga trend market dah turun. Kalau kita masih lagi di situ, kalau kata kita boleh maintain klien, tak apa. Kalau kata kita tak boleh nak maintain klien, tak maaf lah. Makin lama makin kita tak dapat nak jual produk kita. Macam itulah. Okay, dalam shutdown pun kita ada proses dia, kita buat preparation. Okay, tak perlulah saya maklumkan semua ni sebab dia lebih kurang saja dengan startup. Okay, tak perlulah saya go detail. Okay, unit shutdown kita dah, dia preparation ni confirm lah, kita kena buat preparation lah dari segi bos sampai ke pekerja lah kan, daripada management pergi ke pekerja semua tu kita kena dah ni, kita dah ada prosedur dia, kita dah ada diagram ataupun lukisan-lukisan yang diperlukan. Okay, mana-mana bahan-bahan yang perlu ni kita kena sediakan apa semua. Unit shutdown, okay, kita shutdown, kita tak shutdown satu plant secara directly semua sekali tau. Biasanya kita buat by unit. Okay, so kita based on unit lah kadang-kadang. Okay, unit vessel and piping kita akan buat. Okay, di inventory and equipment shutdown ni case kalau
perlu sajalah. Biasanya kita kena block apa-apa fluid yang masuk ataupun keluar. Okay. So, kita kena buat macam tu lah. Nak clearkan pipe, kita kena clearkan pipe macam ni. Contohnya kita masukkan steam, kemudian vapor keluar. So kita nak clearkan pipe ni. Kita tak nak bagi ada bahan dalam pipe tu ke. Sebab boleh berlaku contamination di situ. Okay. So lebih kurang macam itulah proses untuk shutdown. Untuk normal operation pula. Okay. Normal operation ni biasa awak kerja awak dalam shift. Tak kisahlah 12 jam shift, 6 jam shift, 8 jam shift. Okay. So kita kena adapt lah. Okay. So bila shift handover ni, kita ada handover report. Okay, contoh, awak kerja 6 jam. Shift awak habis hari tu. Next punya yang masuk shift awak kena sit down dengan dia dulu. Awak tak boleh selamba je balik. Or at least awak buat report siap-siap. Apa perubahan yang awak dah buat? Apa kejadian yang dah berlaku? Apa kritikal benda yang awak dah buatkan? Berapa production, berapa apa semua-semua tu kena tulis. Biasanya dalam plan yang dah establish ni, dia dah ada template lah. Biasa isi dalam Excel je. Okay. Biasa dia dah tahu dah. Okay. Shift ni siapa namanya, dari pukul berapa sampai pukul berapa, apa maklumat yang awak nak isi. So, perlu biasanya shift handover report ni dia kena disahkan oleh supervisor ke, ataupun kalau awak sendiri supervisor ke, awak kena minta lah pengesahan ke apa ke. So, serahkan report tu kepada orang yang ambil shift seterusnya. Okay. Tu normal operation. Tu dalam normal operation. Sampling. Dalam masa normal operation ni, sepanjang awak dalam shift tu, mungkin kata 6 jam tadi, mungkin setiap 2 jam awak kena ambil sampel produk. Mungkin tugas awak, mungkin tugas orang lain. Ni adalah kalangan-kalangan pekerja yang kita letak sebagai, kita panggil sebagai technician ataupun operator ataupun yalah mana-mana lah. Okay. Dan juga mungkin sampling ni sampling secara fizikal. Mungkin juga sampling dari segi pengambilan data. Pun ada juga berlaku macam tu. So contoh macam tadi, kualiti air tadi, kita akan test 2 jam sekali ke, 4 jam sekali ke. Semua tu perlu dibuat lah. Log sheet operator, ni lebih kurang macam handover report jugalah. Okay. Dan routine check. Kita ada checklist tau. Bila kita setiap kali ambil shift tu, biasanya akan ada checklist. Hari ni kena buat apa? Buat apa? Dah buat belum? Kalau dah buat, tick. Kalau kata perlukan nilai berapa yang dah dibuat tu, apa ataupun adalah template dia. Kena buat lah. Okay. Equipment switching. Ni kalau ikut pada prosedur. Kalau contoh, pump tu ada 2 kan? Shift ni kena pakai pump nombor 1. Shift next kena pakai pump nombor 2. So kemungkinan kena buat lah. Tengok pada prosedur. Ni untuk case repair equipment. Kalau alat tu perlu di repair. Okay. So kita kena di-isolate. Kemudian kita kena line up. Okay. Di-isolate maknanya kita tutup laluan kepada equipment yang terlibat. Bila dah siap pasang, kita line up balik. Dan untuk normal operation pun kita kena pastikan SOP tu betul, follow betul-betul. Okay. So maklumat dalam ni hanyalah maklumat tambahan sahaja. Saya beritahu proses yang sebenar. Okay. So secara kasarnya unit 3, chapter 3 dah habis. Okay. So saya nak stop recording.